KB Channel. Kenapa kita tak boleh memberi peluang kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menguruskan negara? Sedangkan kita boleh bagi peluang kepada Mahathir 2 kali sebagai Perdana Menteri. Kita boleh bagi peluang kepada Tun Abdullah Ahmad Badawi, Datuk Seri Najib Razak, Muhyiddin Yassin. Malah kita boleh beri peluang kepada Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri. Kenapa hari ini kita tak boleh izinkan Anwar menguruskan negara ini dengan penuh ketenangan? Saya percaya di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang mengetuai kerajaan perpaduan ini mampu mencetuskan gelombang kebangkitan semula ekonomi negara. Saya yakin ekonomi akan bangkit seperti mana di zaman Datuk Seri Najib Tun Razak. Saya percaya Datuk Seri Anwar Ibrahim dan barisan kepimpinan yang bersama dengan dia, PKR, UMNO, DAP, PAN, GPS, insya-Allah GRS, mampu menggembeleng tenaga, mencari idea-idea yang bernas dan melaksanakan idea-idea tersebut untuk menjana ekonomi negara. Kita rindukan zaman harimau Asia. Kita percaya harimau sebenar telah mengetuai kerajaan kita. 24 tahun haknya dinafikan oleh Mahathir. Sepatutnya dah lama dah Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, tuan-tuan. Tapi beliau dikhianati oleh Tun Mahathir. Sebab prinsip dia, Anwar Ibrahim, menyebabkan Mahathir takut. Prinsip Anwar Ibrahim hampir sama dengan Najib Razak, iaitu membetulkan dasar ekonomi yang berpihak kepada kapitalis kronism, Mahathirism, kepada ekonomi yang lebih mesra, pelabur dan rakyat. Itu cerita dia, tuan-tuan. 24 tahun dia berjuang untuk berdiri di kerusi nombor 1 Perdana Menteri ini. 2 kali merengkok di penjara, dipenjarakan oleh Mahathir. Itu cerita dia. Makna takdir Allah mengangkat Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Walaupun beliau tu orang PKR, ketua Pakatan Harapan, tapi dari segi keyakinan saya sebagai rakyat, saya percaya beliau lebih baik daripada Muhyiddin dan berkali-kali ganda hebat daripada Ismail Sabri. Kita percaya beliau akan mampu memacu ekonomi negara ini kembali ke landasan sebenar zaman Datuk Seri Najib Tun Razak dulu, insya-Allah. Ibrahim, okey, dia dah kata ada, Abang Non dah kata, ini bukan kerajaan pakatan, ini bukan kerajaan barisan, ini juga bukan kerajaan perikatan, ini kerajaan perpaduan, unity government, betul. Dan saya ni UMNO yang memperjuangkan ketuanan Melayu, saya masih boleh sebut hidup ketuanan Melayu, tak ada masalah. Orang PKR juga boleh sebut lawan, tetap lawan, reformasi, boleh sebut, tak ada masalah. Sebab ini bukan kerajaan BS, ini bukan kerajaan BN. Yang orang-orang Perikatan Nasional ini, kenapa anda terlampau jumut? Anda tidak boleh paksa mana-mana parti untuk melutut kepada Muhyiddin. Betul. Dari segi ketokohan, saya rasa Anwar Ibrahim lebih luar biasa ketokohannya berbanding dengan Muhyiddin Yassin. Sebab belum lagi angkat sumpah, gelombang ekonomi meletup. Stok market melonjak 30 ke 40 mata. 1,500 mata, tuan-tuan. Lepas itu ringgit kita meningkat. RM RM4.48 berbanding 1 US dollar. Apa maksudnya? Maksudnya Anwar Ibrahim seorang Perdana Menteri yang mesra kepada ekonomi. Tuan dengar sendiri, apabila Pak Jokowi, Presiden Indonesia, menghubungi Datuk Seri Anwar Ibrahim melalui telefon, tuan dengar sendiri berapa terujanya Pak Jokowi mengucapkan tahniah kepada Yang Mulia Anwar Ibrahim. Malah pada waktu itu juga Anwar Ibrahim menjelaskan bahawa hubungan
Indonesia dan Malaysia ibarat cubit paha kiri, paha kanan terasa juga. Pada waktu itu juga PM ke-10 minta masalah berkenaan pekerja diselesaikan dengan penuh diplomatik. Itu jelas, saudara. Punca kita dapat 30 kursi. Yang pertama kerana pengundi tidak berminat kepada poster boy kita. Dalam 3 orang poster boy, yang pertama Anwar Ibrahim, yang kedua Muhyiddin Yassin, yang ketiga Ismail Sabri. Dan ketiga-tiga poster boy ini, poster boy kita yang paling tidak popular, malah tidak ada kemampuan untuk berpidato dengan baik dan tidak fasih bahasa Inggeris berbanding dengan poster boy PH yang luar biasa pidatonya dan kefasihan bahasa Inggerisnya yang hebat, dan juga poster boy Perikatan Malaysia yang handal berpidato mempertenah Dr. Zahid Hamidi dan juga fasih dalam bahasa Inggeris. Jadi tentulah rakyat dapat melihat sendiri bahawa Datuk Seri Ismail Sabri tidak mampu untuk mengatasi aura Muhyiddin Yassin dan juga aura Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mana punca kekalahan Barisan Nasional atau kesilapan kita dengan meletakkan Ismail Sabri sebagai poster boy. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, kita ni semua rasanya jentera kepada Barisan Nasional, betul? Saya juga lah jentera padu Barisan Nasional Lumut. Kita sudah maklum, dana pilihan raya Barisan Nasional terlampau kecil berbanding dana pilihan raya yang dimiliki oleh Perikatan Nasional. Kita jentera, kita tahulah. Saya jentera, saya tahu PDM saya pun dana sangat kurang. Cawangan-cawangan di kawasan kami pun dana sangat kurang. Ini kawasan SUA Barisan Nasional Dr. Zamri Kadir pun kekurangan dana yang teruk, apatah lagi kawasan-kawasan yang bukan kawasan SUA Barisan Nasional atau kawasan-kawasan calon-calon muda. Tentu dana pilihan raya mereka lebih kecil daripada kami. Mana antara punca kekalahan kita adalah disebabkan kita tidak ada sumber kewangan yang cukup untuk melawan kekuatan sumber kewangan Perikatan Nasional dan juga Pakatan Harapan. Itu puncanya, tuan-tuan. Pihak-pihak yang cuba untuk kudeta Dr. Zahid Hamidi ini berniat jahat. Mereka ini bukanlah nak menyelamatkan UMNO. Mereka ini bukanlah nak mewujudkan kestabilan dan perpaduan dalam negara ini, tetapi lebih kepada agenda peribadi mereka untuk menjatuhkan Zahid Hamidi, mengambil alih kedudukan Zahid Hamidi, dan seterusnya menjual UMNO Barisan Nasional kepada Bersatu. Sebab tu kita di bawah, di grassroots, kita takkan benarkan sama sekali mana-mana pihak untuk menjatuhkan Datuk Seri Dr. Zahid Hamidi. Sebab kita tahu, sekiranya kita terjebak dan mengikut jejak ejen-ejen Bersatu, tentulah takkan wujud kestabilan, takkan wujud perkataan perpaduan yang kita kehendaki hari ini. Jelas. Yang kedua, tuan-tuan, saya di sini memohon kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim agar melantik Datuk Seri Dr. Zahid Hamidi sebagai timbalan Perdana Menteri, supaya dengan pelantikan tersebut mewujudkan kestabilan kepada kerajaan perpaduan yang wujud hari ini. Datuk Seri Anwar Ibrahim kena tahu bahawa kami hari ini diancam oleh ejen-ejen Bersatu yang dikepalai oleh Anwar Musa. Anwar Musa kepala ejen Bersatu, diikuti oleh ejen-ejen yang lain sedia maklum seperti S2O, Ismail Sabri. Jadi Datuk Seri Anwar Ibrahim harus melantik Datuk Seri Dr. Zahid Hamidi supaya tak ada mana-mana pihak boleh mengancam kedudukan jawatan Presiden sehingga menyebabkan kejatuhan kerajaan unity dan wujud pula kerajaan backdoor berketuakan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Betul? Tapi secara logiknya, saya rasa patutnya Dr. Zahid Hamidi dilantik sebagai timbalan Perdana Menteri. Itu yang terbaik. Yang seterusnya, alasan yang diberi oleh pihak-pihak yang menentang kami ini mengatakan bahawa Dr. Zahid Hamidi kod kluster ataupun dalam bahasa Melayunya kluster mahkamah. Beliau jadi kluster mahkamah sebab apa? Sebab Bersatu. Saya rasa sudah berulang-ulang kali menceritakan kronologi bagaimana Dr. Zahid Hamidi menjadi kluster mahkamah. Beliau dikenakan berbagai pendakwan terpilih yang cukup dahsyat dan luar biasa
Kerana beliau Dr. Zahid enggan menjadi kambing hitam, enggan menjalankan misi keji bersatu, iaitu membubarkan UMNO dari dalam, atau secara tak langsung menggunakan kedudukan jawatan presiden untuk membubarkan UMNO, seterusnya mengheret ahli parlimen, ahli parti dan segala aset hak milik UMNO kepada Bersatu. Makna mereka nak ubah nama bangunan PWTC itu, Putra World Trade Center tu, kan? Nak tukar nama Bersatu. Sebab Bersatu ni ditubuhkan untuk menggantikan UMNO. Jadi mereka kena membubarkan UMNO. Ada orang tanya soalan kat saya pula, kenapa Tun Mahathir tak mengharamkan UMNO menggunakan kuasa Perdana Menteri? Sedia maklum juga, kan? Tan Sri Muhyiddin Yassin pada waktu tu merupakan Menteri Keselamatan Dalam Negeri yang juga yang berkuasa kepada ROS, Register of Society. Kenapa? Ini cerita tuan-tuan, saya dah banyak ceritakan. Okay? Usul untuk mengharamkan UMNO ni dibawa oleh Tun Mahathir ke dalam mesyuarah Majlis Presiden Pakatan Harapan ataupun Presidential Council Pakatan Harapan. Dan pada waktu itu, usul itu hampir berjaya. Tetapi yang menghalang usul itu dijayakan adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam mesyuarat tu, Datuk Seri Anwar Ibrahim kata, Tun, you tak boleh haramkan UMNO. UMNO mesti ada. Itu ketegasan Datuk Seri Anwar Ibrahim pada waktu itu. Dia telah menggagalkan usaha Bersatu mengharamkan UMNO. Atas sebab gagalnya Mahathir untuk mendapat persetujuan daripada ketua-ketua parti pakatan, gagal untuk mendapat persetujuan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim yang merupakan PM tepi pada waktu itu, maka Tun Mahathir menjalankan agenda kedua atau plan B, cuba untuk menggunakan Dr. Zahid Hamidi membubarkan UMNO. Tapi Dr. Zahid Hamidi orang yang berprinsip. Beliau tahu kalau beliau membubarkan UMNO, beliau akan mendapat habuan jawatan yang besar, habuan kesenangan dunia yang lumayan. Sebab semua orang tahu Bersatu ni parti yang kaya, banyak orang, betul? Tapi Dr. Zahid Hamidi tak sanggup merelakan dirinya sebagai kambing hitam. Beliau tak nak bila beliau arwah nanti, kita orang Melayu kencing kubur dia sampai banjir. Sebab tu dia berpegang teguh pada amanah dan prinsip, kan? Dengan tidak sama sekali membubarkan UMNO. Atas perkara itulah saudara, Dr. Zahid Hamidi dikenakan pelbagai pendakwaan yang terpilih. Amat malang berpresiden kita. Ada juga puak-puak ejen Bersatu pada waktu itu yang menggerakkan gerakan untuk menjatuhkan Dr. Zahid Hamidi. Tapi alhamdulillah, sekilas ikan di air, Dr. Zahid tahu yang mana UMNO, yang mana Bersatu. Jadi beliau tak jatuh. Okey tuan-tuan, itu cerita sebuah sikit. Nampak? Clear? Clear tuan-tuan? Tak apa tuan-tuan. Biarlah apa puak Perikatan Nasional nak menghasut rakyat. Biarlah apa sekalipun mereka nak hina kita. Yang penting hari ini, kita UMNO, kita Barisan Nasional telah membuktikan kepada seluruh rakyat Malaysia bahawa kita ini berjiwa besar. Kita sanggup mengorbankan prinsip kita semata-mata demi kepentingan negara dan juga demi kepentingan rakyat Malaysia. Ini satu pengorbanan besar yang dibuat oleh UMNO dan Barisan Nasional semata-mata kerana cinta dan kasihnya kepada raja, rakyat dan negara. Dan kita yakin kita ada kemampuan untuk menangkis segala serangan-serangan fitnah yang sedang dibawa oleh cyber troopers dan juga ejen-ejen Bersatu di dalam kepimpinan UMNO. InsyaAllah. Kebohongan itu saudara, walau ia berlari sedikitlah, tiba waktunya saudara, kebenaran akan mengalahkan kebohongan tersebut. Dan kesombongan Perikatan Nasional tanda dekatnya mereka dengan kejatuhan. Yakinlah saudara, kita berada di pihak yang benar, kita berada di jalan yang benar, dan perjuangan yang kita juangkan hari ini sebenar-benarnya demi agama, bangsa dan tanah air. Dan apa yang kita lakukan hari ini
telah berjaya menyatukan orang-orang Melayu, orang Cina, orang India, anak asli, anak Sabah, anak Sarawak, dan satu kerajaan perpaduan yang cukup luar biasa, saudara. Saudara-saudari yang dimuliakan Allah. Jadi istiqamahlah kita, tuan-tuan. Kerana perjuangan itu milik kita. Istiqamah itu milik kita. Tapi menang atau kalah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Ada perkara yang kita boleh pilih, saudara. Ada perkara yang sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kepada akar umbi parti UMNO, istiqamah pertahankan Dr. Zahid Hamidi. Pertahankan seluruh kepimpinan yang setia kepada UMNO, dan pastikan saudara-saudari menentang dan menolak mana-mana pemimpin yang telah terbukti menjadi ejen kepada Bersatu. Boleh, tuan-tuan? Boleh, tuan? Boleh, tuan? Terima kasih, saudara. Saya amat kagum dengan saudara dan saudari yang ada di sini. Saya yakin dengan saudara dan saudari yang ada di sini. Saya percaya dengan kemampuan saudara dan saudari. Saya tahu saudara-saudari berjiwa besar. Saya tahu saudari teruja dan kagum dengan tindakan UMNO yang berjiwa besar untuk menyelamatkan rakyat dan negara yang kita cintai. Saudara-saudari yang dimuliakan Allah, ada juga pihak mengatakan, kenapa tidak bersama dengan Perikatan Nasional? Contohnya di negeri Perak. Di Perak ini, saudara, ada 59 kursi Dewan Undangan Negeri. 26 kursi dimenangi Perikatan Nasional. 24 kursi dimenangi oleh Pakatan Harapan. Dan 9 kursi dimenangi oleh Parti Keramat kita UMNO. Betul. Sepatutnya kita jadi opposition di negeri Perak. Tapi kerana Perikatan Nasional ini tak dapat menyelesaikan perebutan jawatan antara Bersatu dan PAS untuk menjawat jawatan Menteri Besar Perak, yang pertama. Yang kedua, mereka enggan berunding dengan Pakatan Harapan untuk menubuhkan kerajaan. Sehingga akhirnya kita UMNO terpaksa mengorbankan prinsip no DAP semata-mata untuk memastikan negeri Perak ini mempunyai kerajaan. Sedia maklum juga, bajet kerajaan negeri pun belum dibuat lagi. Sedia maklum, minggu depan matahari akan berada betul-betul di garisan titik khatulistiwa. Tentu ada kawasan-kawasan di negeri kami dan juga di negeri-negeri lain akan mengalami banjir. Sebab tu kita tubuhkan kerajaan cepat. Dan rundingan dengan Pakatan Harapan, semua orang tahu yang mana kita dipilih sebagai Menteri Besar Perak, speaker juga daripada UMNO, dan 3 esko kerajaan negeri juga daripada UMNO. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Pakatan Harapan Perak. Okey, tuan-tuan. AB Channel.